Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde, ulas jangan tak ulas, jangan malu-malu. Hari ini yang berlaku amat mengejutkan kita apabila seorang pemimpin UMNO yang paling dianggap bersih, paling dianggap berpeluang, dan paling layak menjadi Perdana Menteri menggantikan Ismail Sabri Yaakob akhirnya membuat pendedahan luar biasa. Perkara ini didedahkan oleh penyokong kepada beliau sendiri. Beliau mengatakan ada gerakan mahu memburukkan imej Mat Hassan. Sebelum ini kita dengar, saya yang mengikuti cerita tentang politik di Malaysia, memerhati politik di Malaysia, mengatakan sering kali dikatakan Mat Hassan ini adalah suatu sosok pribadi yang bersih, yang tidak mempunyai kontroversi, tidak termasuk dalam kluster mahkamah. Akhirnya baru-baru ini telah menjadi tular amat mengejutkan kita. Bahkan didedahkan hari ini ada gerakan mau burukkan imej Mat Hassan. Itu yang didedahkan oleh Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Razlan Rafi'i, berkata bahwa ada gerakan mahu memburukkan Mat Hassan. Pemimpin UMNO tidak menolak dakwaan wujud gerakan oleh pihak tertentu yang cuba memburukkan imej timbalan Presiden UMNO, yaitu Muhammad Hassan, menjelang pilihan raya umum Parlimen pemilihan parti nanti. Ahli Majlis Kerja Tertinggi itu, yaitu Razlan Rafi, berkata gerakan itu bertujuan untuk merosakkan imej pemimpin UMNO dengan membangkitkan isu lapuk yang tidak berasas. Apa isu lapuk ini ya? Mari kita lihat apa sebenarnya. Ada gerakan yang digerakkan oleh pihak tertentu, cuba memburukkan Tok Mat dengan menggunakan penulis blog bagi menjayakan agendanya. Mereka menimbulkan isu lama bagi menyerang timbalan Presiden UMNO dengan tujuan merosakkan imejnya. Dan ada pihak tertentu yang membiayai penulis blog berkenan, katanya kepada Malaysia Kini ketika dihubungi. Sebelum ini, pengendali portal Raja Petra Kamarudin membangkitkan isu yang mengaitkan Muhammad dengan penyelewengan. Baru-baru ini Raja Petra melalui portalnya telah mendedahkan satu perkara yang mengejutkan apabila mengatakan seorang pemimpin kanan UMNO didakwa menerima rasuah. Susulan itu, Ketua Penerangan UMNO Cawangan Setapak Jaya 1A bahagian Setiawangsa Kuala Lumpur, Halim Rahmat, menggesa SPRM menyiasat dakwaan. Dikeluarkan sebuah portal berita yang mengaitkan tuduhan rasuah membabitkan seorang pemimpin tertinggi UMNO. Wow, ini hebat. Halim berkata dia mahu SPRM menyiasat secara telus mengenai kesahihan dakwaan itu. Katanya, portal berita itu mendedahkan Muhammad dituduh menerima suapan rasuah berkaitan projek pembalakan dan pajakan tanah di Negeri Sembilan sekitar tahun 2008 hingga 2010. Sebelum ini saya agak terkejut dengan laporan ini beberapa hari yang lepas, kerana saya secara pribadi sering kali menganggap Tok Mat sebagai satu sosok pemimpin UMNO yang paling bersih, jauh daripada kontroversi, jauh daripada kluster mahkamah, bahkan paling layak menjadi Perdana Menteri. Tetapi dengan pendedahan Raja Petra melalui portalnya itu, saya mula terdetik untuk mengkaji dan memerhati apa seterusnya yang akan terjadi kepada Tok Mat ini. Dan menjadi persoalan sekarang, Anda boleh komen pada pendapat Anda. Siapakah orang yang dimaksudkan oleh Razlan Rafi ini sebagai pihak tertentu yang cuba menjatuhkan imej Tok Mat, merosakkan imej Tok Mat, dan siapakah orang yang membiayai portal itu untuk mendedahkan perkara ini? Apa tujuannya? Adakah tujuannya adalah untuk menghalang Tok Mat supaya apabila buruk identitinya, image-nya, maka ini akan dapat menghalang Tok Mat menjadi Perdana Menteri? Nah, persoalannya sekarang, siapa orang yang cuba memburukkan Tok Mat itu?
Adakah daripada kalangan pembangkang, ataupun daripada kalangan sahabat handai, ataupun daripada kalangan geng-gengnya sendiri, daripada UMNO, Barisan Nasional? Aku pun tidak tahu, mungkin kamu tahu. Cobalah kamu teka, cobalah membuatkan analisis sedikit, agak-agaknya siapa yang akan beruntung dengan perkara memburukkan image Tokmat ini. Adakah ini menguntung Anwar Ibrahim? Adakah ini akan menguntungkan Muhyiddin Yassin? Adakah ini akan menguntungkan Hadi? Aku pikir mungkin tidak keuntungan bagi mereka-mereka yang saya sebut tadi memburukkan Tokmat. Karena dengan memburukkan Tokmat seperti itu, adakah keuntungan membawa kemenangan kepada Anwar Ibrahim? Anda boleh fikirkan sekarang. Katanya lagi, portal berita itu mendedahkan Muhammad dituduh menerima suapan rasuah berkaitan proyek pembalakan dan pajakan tanah di Negeri Sembilan sekitar tahun 2008 hingga 2010. Kami hadir ke Ibu Pejabat SPRM hari ini bagi meminta agensi itu menyiasat kesahihan tuduhan berkenaan. Kami sudah muak dengan kisah-kisah penyelewengan dan rasuah membabitkan pemimpin utama parti. Justru siasatan perlu dilakukan segera, katanya, selepas seperti dilaporkan utusan Malaysia. Mengulas lanjut, Razlan berkata, apa yang dibangkitkan pengendali portal berkenaan adalah isu lama yang tidak berasas. Ini adalah isu lama yang mana sudah dua peguam negara mengklasifikasikannya sebagai NFA dan sengaja dimainkan kembali oleh pihak tertentu. Siapakah pemain pihak tertentu yang dinyatakan oleh Razlan Rafi ini? Agak tergantung juga kita. Pilihannya sekarang mungkin adakah daripada pihak pembangkang ataupun daripada pihak kerajaan. Siapa yang beruntung dengan mempermainkan isu ini semula, memburukkan image Tokmat? Ya, bukannya penemuan bukti baru. Sebaliknya, kata Razlan Rafi, sekadar recycle cerita lama yang terbukti tidak wujud penyelewengan, katanya lagi. Jadi dua sudah hakim negara, peguam negara, bukan hakim. Dua peguam negara telah mengklasifikasikan perkara ini atau case yang disebutkan oleh portal Raja Petra bahwa NFA, case itu telah diklasifikasikan sebagai NFA dan sengaja dimainkan kembali oleh pihak tertentu. Jadi akhirnya telah dibuat satu laporan kepada SPRM supaya isu ini segera disiasat dan diselesaikan. Sebelum kita berpisah, pada pendapat Anda, adakah perkara ini akan memburukkan image Tokmat? Kalau benar, benar. Kalau salah, salah. Dengan kata lain, akhirnya kebenaran akan menang juga. Kita berdoa supaya Tokmat tetap benar dan tetap menang dan tetap menang. Kita jumpa lagi, bongkar jangan terbongkar, bongkar sampai telur dek. Bye bye.